Lepas tu nasi lemak jadi 30 sen. Mahalnya. Hari ni nasi hai sikit RM2 tau. Sekarang. Itu sebabnya zaman dah berubah. Tapi adik kena jaga amanah. Bila seorang ayah bagi duit, seorang ibu bagi duit, duit belanja tu jangan disalahgunakan. Itu amanah. Faham tak faham? Faham. Bagus. Yang ketiga, menghormati ibu bapa, guru, orang tua, jiran dan kawan. Hormati guru. Assalamualaikum ya hadratal ustazah. Betul bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina. Kan? Betul tak baca tu? Tak, baca doa apa? Baca doa apa? Kalau bukan doa tu baca apa je? Iftah alaina fathan qariban ya fattahu ya alim. Baca tak doa tu? Tak juga. Apa doa kau baca? Allahumma laka sumna. Itu tu. Tak kisahlah. Jadi baca doa. Guru-guru yang berkesempatan hadir pada hari ini, ibu bapa dan seluruhnya adik-adik yang dikasihi sekalian. Pada petang ini suasananya nampak lebih tenang. Kan suasananya dengan sejuk sikit macam tu. Kan saya dah sampai awal tadi, orang lain sampai lambat. Saya kena tunggu orang lain sampai. Kan? Dan hari ini tajuknya adalah lebih kepada bual bicara santai, nak bincang-bincang, nak bagi nasihat, terutamanya pada adik-adik yang ada dalam dewan pada hari ini. Sesungguhnya anak-anak ni merupakan satu amanah. Amanah yang mana Nabi pun sebut. Nabi bagi tahu anak-anak ni ibaratkan yang putih. Terserahlah pada kedua ibu bapa untuk mencorakkannya, untuk menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau kita jadikan dia baik, maka kita kena corakkanlah dia dengan cara yang paling baik. Kalau kita buat corak abstrak lah. Kalau merah lah. Kalau biru lah. Warna yang nak kita tancapkan pada anak-anak kita. So salah satu usaha niat yang jelas ibu bapa nakkan anak ni jadi baik, dia hantarlah dekat sekolah agama. Hantar dekat sekolah yang baik-baik. Selain daripada anak jadi baik, dia nak juga anaknya jadi cerdik. Dia nak anaknya menuntut ilmu dekat sekolah ni. Dia selain daripada menimba ilmu-ilmu dunia untuk jadi bekalan, begitu juga ilmu itu boleh memberi manfaat pada orang lain dan seterusnya bertukar menjadi pahala untuk menjadi bekal untuk hari akhirat. Mudah-mudahan usaha yang dibuat oleh ibu bapa itu akan mendapat saham ganjaran untuk akhirat nanti. Sebab dalam hidup kita ini ilmu sangat penting. Itu sebabnya pernah saya share kata-kata ahli falsafah. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Yang pertama tu sebut kekayaan dan kemiskinan berkaitan dengan akal kita. Kalau pandai, dia boleh kaya tu kekayaan yang paling besar. Sebab dia pergi mana-mana pun dia boleh fikir macam mana nak survive, macam mana nak buat, macam mana nak hidup, macam mana je nak ni. Menggunakan akal itu penting. Dan begitu juga keburukan yang paling buruk terpesona pada diri sendiri. Dia rasa seronok, dia rasa dia baik, dia rasa dia elok dah. Dan yang terakhir sekali, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Tengok budak-budak ni baik aja, diam je macam dengar apa saya cakap. Kan faham tidak tak tahulah. Tapi bila dia duduk tu nampaklah taat dia. Budak sekolah agama baik betul. Kalau sekolah lain ni nak melompat-lompat dah boleh lari dah ni. Tapi dia dengar sampai habis.
Dan pentingnya anak-anak ini dengan suasana yang macam ni mereka diterapkan dengan ilmu. Sebab apa? Disebutkan oleh orang dulu-dulu, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Nah, jadi nak budak ni jadi insan yang berilmu. Dan bila ada ilmu, gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Sebab Buya Hamka pun pernah menyebut, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Jadi adik-adik kena bezakan diri adik-adik dengan kera dengan babi di hutan. Kalau kita tak guna akal kita, kita tak ada ilmu, kita main buat aja dalam hidup kita ni, maka apalah beza kita dengan makhluk Allah yang lain tu. Kan? Jadi makna kata kena ada ilmu. Begitu juga disebut kain songket benang sutera, lilit sebalit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Jadi penting ilmu pengetahuan yang boleh guide kita, menerangi kita, bawa kita ke mana-mana juga yang kita nak pergi. Saya ni orang Negeri Sembilan, kan? Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Dah bila pengerusi tadi berpantun, saya kenalah jawab. Tu yang saya kena bagi pantun juga. Tapi pantun dia tadi bahaya. Berbalam apa? Awan berbalam. Lain macam kan? Berarak dari celah pepohon ara. Asyik betul. Macam mana tu berbalam awan tu, awan petang. Lepas tu berarak kat celah pohon ara. Rendah betul awan tu. Macam tu lah. Saya jenis dengar betul-betul, nampak saya tak dengar kan? Saya dengar pantun. Tu dulu ada orang cakap kan, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Gila apa? Macam mana singgah Perlis? Kan? Kalau orang yang duduk Semenanjung, dia tahu kalau Melaka pergi Seremban tu sebelah aja. Macam mana lah dia boleh singgah Perlis lah? Itu pergi. Macam tu lah kan. Jadi pantun tu mustahak. Mustahak jugalah kan. Pilih pantun yang tepat, jangan main copy daripada Google. Tu cerita tadi. Jadi kita kena cari ilmu. Dan adik-adik kalau tak belajar, ada satu lagi pantun untuk orang yang tak belajar. Iaitu kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Kalau dah hidup tidak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Maksudnya kalau tak tentu ilmu, kayu lurus, lebah, buat jambatan, kena pijak aja. Kena pijak, kena lanyak kan. Jadi kita kena belajar. Nak duduk dekat pentas tu, nak duduk dekat sofa, semua kena ada ilmu tinggi. Saya ilmu tak tinggi tu, saya duduk sekejap je, saya terus bangun. Saya sempat cakap, saya takut kan. Semua orang hebat-hebat yang duduk kat depan. Jadi kat bawah ni pun ada ibu bapa pun yang dulu belajar. Sampai peringkat mana belajar? Semua belajar kan? Jadi adik-adik pun kena belajar. Kena belajar. Dan bila belajar pula, satu perkara yang paling penting Nabi tegur, ingat tak tadi ayat terakhir, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi adik-adik kena jaga adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Itu sebab Nabi bila pesan pada anak ni, dia kata apa? Nabi pesan apa? Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Ta'dibu. Kenapa Nabi guna perkataan ta'dibu dalam mendidik? Ta'dibu tu maknanya adabkan, didikkan dengan adab. Ta'dibu auladukum, adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Bisalasati asya. Apakah dia? Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak kita sayang Nabi. Pertama. Jadi adik-adik, kalau sayang Nabi ada 2 cara. Pertama, kita selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Dan yang kedua, kita buat apa yang Nabi suka, tinggalkanlah apa yang Nabi tak suka. Hidupkan sunnah Nabi. Ni mikrofon ni tak payah adjust kuat lagi. Slow je. Saya tadi mula-mula memang slow cakap. Tak payah dia bergema kan. Okay. Kemudian begitu juga yang kedua, bihubbi ahlihi, sayangkan ahli keluarga Nabi.
Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau kenal pun tidak? Siapa nama isteri-isteri Nabi? Siapa nama anak-anak Nabi? Siapa nama cucu-cucu Nabi? Yang tu dia tahu. Hasan Hussein dia tahu. Tapi kita kena ambil tahu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiganya bi qiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Itu sebab kita kena baca Quran. Jadi Nabi kata, Nabi pentingkan tentang adab dan akhlak. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa tu akhlak. Macam saya tadi, tak bolehlah naik atas pentas kalau orang tak suruh saya naik. Takkan saya main meluru je naik atas pentas. Dari segi adabnya tak kena. Bila dah dipersilakan barulah naik. Kalau ikut geram nak cakap terus. Tapi MC kata, kita kena tunggulah pengurusi majlis bagi tahu dulu. Tiba-tiba dia pun sampai pada ayat tak kenal maka tak cinta. Dia kata macam tu kan. Cinta sangatlah kan. Jadi kalau dah tahu, siapa yang tak kenal Samsul Debat kat sini? Tolong kat tangan. Tak kenal Samsul Debat? Tak kenal, tak pernah tengok sebelum ni? Nasib baik ada seorang. Jadi tolong terang kat dia saja. Jangan terang kat orang lain. Orang lain dah kenal. Jadi tak payah cerita. Kan? Jadi tak kenal maka tak cinta katanya. Jadi dengan segala hormatnya mempersilakan. Barulah boleh saya ke depan. Itu namanya adab. Pergi rumah orang macam tu. Selagi orang tak jemput minum, jangan buka bekas kuih raya tu. Orang tak jemput lagi, tak malu betul. Jangan. Kan? Dan kita datang tempat orang, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Lagi satu lagi, dalam bab adab dan akhlak ini, apa yang paling penting sekali? Yang paling penting adalah mendengar cakap-cakap guru. Mendengar pesanan daripada guru. Mana cikgu-cikgu kat sini? Ustazah, guru-guru kat sini, angkat tangan. Guru kat sini angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi semua pelajar dengar cakap guru. Ada satu pantun tentang guru ni. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Maknanya apa yang guru pesan kena buat. Guru pesan jangan buat. Dengar cakap cikgu, dengar cakap guru. Samsul Debat boleh jadi Samsul Debat sebab dia dengar cakap guru dia. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Untuk maklumat pengurusi majlis, pantun Samsul Debat setakat ni tak pakai teks. Saja je kan. Ada lagu kau. Jadi itulah. Jadi apa yang perlu ada sebagai seorang pelajar nak jadi anak yang baik dan anak cerdik? Apa yang perlu ada? Yang pertama, mempunyai iman dan akidah yang sempurna. Iman kita, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada kiamat, percaya pada qada dan qadar, kan? Jadi kita percaya iman, kena ada iman. Dekat sini belajar. Pelajar yang beriman, dia bukan percaya akan wujudnya Allah Ta'ala dan yang lain-lain itu tadi, tapi bukan hanya percaya, tapi juga melaksanakan berdasarkan kepercayaan hidup dia kena ingat, oh ni aku tahu Tuhan itu Allah. Dan bila kita tahu Allah ni tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bila tak ada Tuhan disembah melainkan Allah, kita akan jaga hubungan kita dengan Allah. Berapa talian nak menghubungi Allah? Berapa nombor talian nak menghubungi Allah adik-adik? Berapa nombor talian dia? 24434. 24434. Ambil phone mak tu, ambil. Cuba try call, dapat ke tak dapat? Itu adalah rakaat pada setiap waktu solat. It happen to be, rupa-rupanya bila kita tengok, solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaat.
iaitu solat subuh. Kadang-kadang ayahnya pun subuh pukul 7. Adik-adik ada gelak. Dia tahu. Jadi jangan tanya ayah dia siapa. Macam tu je kan. Kadang-kadang dia terlajak. Ayah penat cari duit, kesian. Saya ingat Datuk Jalaluddin Hasan. Dia kata arwah ayahnya Datuk Hasan Azhari. Dia tanya Datuk Jalaluddin Hasan, kadang-kadang berlakon Jalal, teruk berlakon sampai tengah-tengah malam pukul 2-3 pagi Jalal. Betul ya, betul Pak. Nanti pesanlah kat dia orang, jangan tinggal solat, kesian, kerja teruk-teruk tapi tak solat. Tentu pesannya. Maknanya kesian, bukan berkesian, kerja teruk-teruk, cari duit pagi petang malam, tapi tak solat. Alah, ruginya. Jadi makna tolong jaga solat, kan? Iman dan juga akidah yang sempurna. Kedua, beramal soleh. Beramal soleh ni maksudnya apa? Adik-adik kena amalkan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa Allah Ta'ala larang. Jangan derhaka kepada kedua ibu bapa. Dengar, jangan sakitkan hati mak ayah. Ini kita marah pula bila mak tak bagi main game. Dah simpan telefon tu, tak puas hati muka. Jangan jangan. Saya tahu siapa yang selalu buat muka macam tu. Boleh nampak ni, saya scan. Takut berdebar. Dalam hati jangan aku. Saya tahu siapa. Jadi jangan lawan cakap mak ayah. Sentiasa tunaikan solat. Hari tu siapa puasa tak penuh, angkat tangan. Siapa puasa tak penuh? Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Umur berapa? 12. 12 ke 11? Asal orang lain jawab. Saya tanya orang tu tadi, berapa umur? 11. 12. Tengok. 12 dah kena cukup puasa dah. Tahu. Melainkan uzur yang tak dapat dielakkan. Tiba-tiba pengsan 3 hari baru sedar. Faham lah. Teruk betul pengsan 3 hari. Kan? Ya, jaga. Tolong jaga. Solatnya, puasanya, kemudian duit yang dapat mak bagi kita duit belanja. Dapat duit belanja sekolah berapa ringgit sehari, dek? Berapa ringgit dapat duit belanja sehari? Ya ni yang tu yang tepi, tunjuk kawan buat apa? Berapa duit belanja sehari? RM1. Kalau dapat duit RM1, jangan beli benda lain. Beli betul untuk makan. Lepas tu beli apa? Beli gula-gula. Beli apa lagi? Saoko. Tak ada. Beli apa lagi? Beli kopuk-kopuk. Ada tak? Jangan beli makanan-makanan yang ada kaitan dengan kesihatan. Kalau beli nasi lemak, belilah nasi lemak. Kalau beli dah bawa air daripada rumah, tak payahlah beli air lagi kan. Sekarang RM1. Saya dulu belanja pergi sekolah 20 sen. Dulu harga nasi lemak 10 sen. Kuih 5 sen, air sirap 5 sen. Lepas tu masa darjah 3 dah naik harga. Nasi lemak jadi 15 sen. Lepas tu kuih tu jadi 10 sen. Lepas tu nasi lemak jadi 30 sen. Mahalnya. Hari ni nasi hai sikit RM2 sekarang. Itu sebabnya zaman dah berubah. Tapi
Adik kena jaga amanah. Bila seorang ayah bagi duit, seorang ibu bagi duit, duit belanja tu jangan disalahgunakan. Itu amanah. Faham tak faham? Faham. Bagus. Yang ketiga, menghormati ibu bapa, guru, orang tua, jiran dan kawan. Hormati guru. Assalamualaikum ya hadratal ustazah. Itu bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya ke? Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina. Kan? Betul tak baca tu? Tak. Baca doa apa? Baca doa apa? Kalau bukan doa tu baca apa? Iftah alaina fathan qariban ya fattahu ya alim. Baca tak doa tu? Tak juga. Apa doa kau baca? Allahumma laka sumna. Itu tu. Tak kisahlah. Jadi baca doa nak terang hati sebab nak belajar di sekolah. Nampak guru bangun. Nampak guru, Assalamualaikum Ustazah. Bila berselisih dengan guru, balik rumah salam, Assalamualaikum ibu. Panggil ibu ke panggil apa ni? Panggil mak, panggil apa? Panggil mak. Assalamualaikum mak. Siapa? Bahasakan diri apa? Malu pula. Bahasa diri apa? Adik. Adik. Assalamualaikum mak, adik balik ni. Cakap macam tu. Tak adalah mak kita terperanjat sakit jantung. Bila balik. Tak ada macam tu. Faham? Ya. Assalamualaikum mak, adik balik ni. Yalah. Walaupun mak kita cakap macam tak nak dengar, cakap je hari-hari. Assalamualaikum mak. Mak, adik nak keluar main bola. Mungkin 2 hari lagi bu balik. Udah kena cakap. Kena cakap macam tu, kena bagi tahu dekat mak. Faham? Jadi anak yang taat dengan kedua ibu bapa kena hormat. Begitu juga dengan jiran. Dengan jiran-jiran tegur, Assalamualaikum pakcik. Macam tu. Nampak Samsul debat, Assalamualaikum SD. Iyalah pula. Iyalah. Samsul debat. Iya. Ramai orang dekat luar sana di KL panggil saya SD. Jadi dia orang tanya, SD dah sampai ke belum? SD dekat mana dah? Saya tak pernah, ataupun beliau lebih popular dikenali sebagai USD. Mana ada? Pandai-pandai je. Saya sebenarnya kalau orang tanya saya suka disebut saudara Syamsul Debat, SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat, USD. Mahal. US dollar, takut tak boleh bayar. Macam tu lah, tak apalah. Kan? Jadi, makna kata dengan jiran-jiran dan begitu juga dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan kita jangan bully-bully. Jangan kacau kawan kita, jangan tolak kawan kita, jangan gurau kasar buatkan kawan kita, jangan. Ya? Jangan. Kemudian seterusnya, yang keempat, rajin beribadah kepada Allah dan berdoa kepadanya. Itulah anak yang baik dan cerdik. Rajin solat. Ya? Rajin solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan yang keji dan juga munkar. Solat, jaga solat. Jaga solat, dan lepas solat tu berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami menadahkan tangan kepadamu, ya Allah, Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji Allah dulu. Ya Allah, segala puji kepadamu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji pula Nabi. Lepas tu barulah minta, ya Allah, kau sejahterakanlah kedua ibu bapa kami, ampunilah dosa kedua-duanya. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan kami. Kami ni nak belajar di sekolah kebangsaan agama ini, ya Allah. Ada ustazah yang garang-garang tu, ya Allah, kau lembutkanlah hatinya. Kami pun tak tahu apa yang dia makan pada waktu pagi sampai dia garang sangat bila masuk sekolah. Ya Allah, kau kurangkanlah kegarangannya itu.
Kan, daripada singa kau jadikanlah dia menjadi lembut seperti binatang-binatang yang jinak seperti arnab dan juga kupu-kupu. Kucing, kucing kan. Macam itulah doa. Ada tak doa macam tu? Macam mana? Lepas tu takut. Satu garang doa. Besok kita tengok dia panggil Assalamualaikum. Sebab kita doa. Boleh tak boleh? Doa hari-hari. Ya Allah, kau jadikanlah minggu ini cuti sekolah, jangan buat kelas tambahan ya Allah. Kami nak main di rumah ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ni Allah. Kamu nak tapi tak minta dengan Allah. Kan? Patut cuti sekolah. Mana Samsul Debat datang ceramah? Tak pasal-pasal Samsul Debat pun kena ceramah tang cuti sekolah. Sekolah ni buka pula cuti ni. Memang buka tang cuti sekolah ni. Buka. Ya Allah. Ya Allah, kau bukakanlah hati guru besar dan bukakanlah hati semua guru-guru agar membantah persekolahan pada cuti sekolah ini ya Allah. Supaya kami tak payah pergi sekolah. Nak tak macam tu? Dengar tu. Nah. Kan? Janganlah macam tu. Kena datang sekolah belajar. Kalau duduk rumah nanti tak belajar. Betul tak ibu-ibu? Ramai ibu yang setuju. Sebab dia tak sanggup jaga anak dia kat rumah. Pergi sekolah. Macam itulah. Berdoa. Kemudian mempunyai kesedaran dan tanggungjawab agama. Dah pukul berapa ni? Aku tak solat lagi. Dah pukul berapa ni? Aku tak mengaji Al-Quran lagi. Kita sendiri ada tanggungjawab pada diri kita. Tak payah suruh ibu kita bising. Dah semayang belum? Bila ibu tanya, adik dah semayang ke belum? Dah semayang dah. Alhamdulillah. Baguslah anak mak ni. Cepat dia semayang. Bukan baru masuk waktu ke? Semalam. Gitu. Semalam janganlah cerita. Hari ni belum lagi. Pergi ambil wuduk, solat. Ya. Begitu juga seterusnya. Sentiasa berdoa kepada ibu bapa sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Doakanlah kesejahteraan mereka. Ya. Di dunia dan di akhirat sejahtera semua. Doa. Ya, senjata seorang mukmin adalah doa. Malahan mak ayah kena tahu kan, selalu dengar hadis tu kan, apabila matinya anak Adam maka terputuslah segalanya melainkan 3 perkara. Apakah dia? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh. Itu sebab hantar sekolah agama minta dia ni jadi anak yang soleh, jadi anak-anak yang hafaz Quran, jadi anak-anak yang celik Al-Quran, jadi anak-anak yang lepas solat dia tak lupa doakan kedua ibu bapanya. Itu mustahak tu. Nak didik anak daripada kecil. Saya dulu anak saya bila pergi sekolah, sampai satu tahap dia lebih percaya cakap ustazah dia daripada cakap cikgu, cakap ibu dia, walaupun ibu dia cikgu. Walaupun ayahnya penceramah, tak percaya. Dia lebih percaya cakap cikgu dia. Pernah waktu dia pergi sekolah, cikgu dia ajar dia solat waktu tadika Islam. Bila dia balik rumah, saya tanya dia, tadi belajar apa kat sekolah? Tadi belajar solat kat sekolah. Bagus. Bagus betul. Bolehlah semayang dekat rumah lah. Tak boleh. Kenapa pula? Cikgu cakap kat sekolah je. Yang sebenarnya cikgunya tu tak beritahu, cuma cakap kena solat je. Jadi dia ingat kena solat kat sekolah je. Saya pun besok pergi sekolah, saya cakap dengan cikgu dia, cikgu nanti beritahulah kat budak-budak ni, dia ingat semayang dekat sekolah je, kat rumah tak boleh. Saya dah cakap lah, tak apalah, nanti saya pesan. Petang tu dia balik daripada sekolah, berlari dia masuk rumah. Bah, apa dia? Dah boleh dah semayang kat rumah, dia kata. Makna selama ni tak boleh ke apa? Janji cikgunya yang sebut. Jadi cikgu mainkan peranan untuk
kita pengaruhi anak-anak supaya jangan tinggal solat dan jangan lupa untuk mendoakan kedua ibu bapa. Seterusnya, memiliki akhlak dan moral yang baik. Akhlak, adab. Kalau akhlak yang terbaik siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Akhlak yang terbaik, khuluqil azim. Akhlak yang terhebat ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik kena jadi macam tu. Saya lihat macam mana Nabi kita ni waktu dia kecil umur macam adik ni, dia nampak seorang makcik berbangsa Yahudi angkat barang yang banyak. Makcik, boleh saya tolong? Kata Nabi masa tu. Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah. Pada Mekah? Hui, hati-hati. Kenapa makcik? Ada seorang budak nama Muhammad. Jahat budak tu. Jangan kawan dengan dia. Walhal yang tolong tu Nabi Muhammad. Tapi Nabi marah ke? Macam kita, kalau kita marah dah, kita lepas dah bekas. Aku tolong untuk banyak cerita. Tapi Nabi senyum je, Nabi bawa barang. Sampai dekat rumah makcik yang berbangsa Yahudi tu, dia pun letaklah beg tu, letakkan bekas tu. Kemudian makcik tu nak bagi upah, nak ambil upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tu. Langsung senyap makcik tu. Jadi maknanya akhlak Nabi ni akhlak yang terbaik. Bak kata orang tua-tua dulu-dulu, kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Pantun lagi. Macam itulah. Satu lagi saya nak tanya cikgu, termasuk guru besar sekali semua. Kita pernah dengar satu pantun, berburu ke padang data. Pernah dengar? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak? Pernah kata. Pernah dengar tak? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Okey. Pernah dengar ke tak? Okey. Tapi ramai yang pernah dengar tapi tak faham maksud pantun tu. Biar saya huraikan. Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu di mana? Hutan. Kenapa berburu dekat padang? Pemalas. Tak nak susah, nak buat benda senang. Berburu ke padang data, nak sedapkan hati sendiri, dia kata, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu bukan rusa, tetapi belalang. Baru tahu. Baru tahu kan. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, kalau tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga, batang aja. Nak kata batang ada bunga tapi dia tak kembang, macam tu kan, runcup aja. Macam tu lah. Dia jadi apa? Pada anak-anak ini belajar main-main. Kemudian masuk sekolah menengah main-main. Kemudian masuk universiti, masuk main-main, dapat grade paling rendah. Kemudian nak kerja pun tak boleh, duduk rumah menyusahkan orang. Kemudian orang kata, dia tak belajar ke dulu? Belajar, sekolah rendah, sekolah agama, sekolah menengah pun bagus, masuk universiti lagi. Tapi main-main lah kot. Ibarat bunga kembang tak jadi. Baru faham maksudnya kan. Jadi itulah dia. Jadi makna kata kena betul-betul akhlak dan juga adab yang baik. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Apa maksudnya tu? Maksudnya bukanlah kata jangan belajar, ilmu sikit-sikit cukuplah, bukan. Kalau ilmu sikit, adab tinggi, hebat. Apatah lagi kalau ilmu kita tinggi, adab pun lagi hebat. Sepatutnya begitu. Kena jaga adab. Anak murid kepada Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim kata apa?
aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. So sebab adik-adik ni dekat sini diajar adab, beratur macam mana, ambil wuduk macam mana, salam cium tangan macam mana. Salam cium tangan guru macam mana? Macam mana? Gayakan sikit. Macam mana? Macam tu je. Kalau saya pergi dekat pondok, kenal tak Ustaz Jafri Mahmudi? Ustaz Jafri, kenal tak Ustaz Jafri? Saya pergi dekat pondok tahfiz dia, anak-anak murid dia salam cium tangan saya macam mana? Cium, cap, cap. 3. Sop. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam tu sekali. Macam tu dia punya hormat. Lepas tu berebut-rebut nak ambilkan kasut saya tu, nak suruh saya pakai. Nak sarungkan dekat kaki. Macam tu hormat dekat guru. Saya tak suruh lah, tapi makna yang tu yang dia orang buat. Lepas tu kalau saya minum tu tak habis, berebut dia nak ambil cawan tu, nak minum baki tu. Mudah-mudahan dia dapat berkat daripada guru yang minum tu. Macam tu lah. Jangan habiskan saya nak minum. Sampai macam tu sekali kan. Orang dulu-dulu kan belajar macam tu. Hormat pada guru, jaga adab, jangan disakitkan hati guru. Imam Malik ni memang dia mengajar dari aspek adab, sangat mustahak dalam bab adab. Kalau kita tengok Imam Ibnu Abbas, kenal tak Imam Ibnu Abbas? Imam Ibnu Abbas, dia daripada kecil lagi dia belajar ilmu daripada Nabi. Nabi siap gosok dada dia, Nabi minta mudah-mudahan Allah terangkan hatinya untuk terus belajar ilmu. Dan ketika Nabi wafat, kiranya Imam Ibnu Abbas ni kira sepupu ataupun anak saudara Nabi. Ketika Nabi wafat, umur Imam Ibnu Abbas ni berapa? Berapa umur dia? 13 tahun. Dan semenjak daripada kewafatan Nabi, dia pergi berguru dengan semua sahabat Nabi. Dia pergi ke rumah Sayyidina Umar, dia tak ketuk pun pintu rumah Sayyidina Umar sebab dia tahu Sayyidina Umar sedang berehat. Dia tunggu dekat luar tu sampailah guru dia keluar, barulah dia tegur guru dia. Kita ketuk tak assalamualaikum bekak ke, gitu je. Macam tu. Sekali tu Imam Ibn Abbas nampak guru dia, saya tak ingat nama dia, tak silap saya Sa'ad bin Abi Waqqas, tak silap saya. Dia nampak guru ni tengah nunggu kenderaan. Tengah menunggu kenderaan, Imam Ibn Abbas bawakan satu kenderaan, kereta kuda ke, kereta unta ke, tak pasti. Kemudian bila guru ni naik aja kenderaan tu, Imam Ibn Abbas mengiringi dia berjalan kaki. Dia tak naik pada kenderaan tu, mengiringi berjalan kaki. Kemudian kata guru, kenapa kamu macam tu? Kenapa kamu tak naik bersama? Beginilah kami diajar oleh Rasulullah SAW adab menghormati guru. Kemudian bila sampai ke tempat yang dituju, Sa'ad bin Abi Waqqas turun daripada unta, turun daripada kuda. Dia salam ambil tangan Imam Ibn Abbas, diciumnya. Imam Ibn Abbas, kenapa pula kau cium tangan aku? Beginilah pula kami diajar adab menghormati salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya perihal tentang adab. Ya, tentang adab. Jadi jagalah adab dan akhlak. Kemudian yang ke-8-nya, rajin belajar dan membaca serta tekun dalam pembelajaran dan jangan putus asa. Ingat adik-adik, rajin belajar, jangan rajin TikTok. Rajin belajar, jangan rajin tengok TV. Rajin membaca, bukannya rajin baca game. Rajin membaca, rajin menuntut ilmu, sebab sampai masa, bukan tak boleh main game langsung, ada masanya. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam bermain game hingga kita terleka dan terlupa tentang tanggungjawab kita lebih penting, iaitu menuntut ilmu. Yang ke-9, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena usaha, belajar rajin-rajin. Bila peksa? Peksa bila dah lepas.
Baru je lepas. Okey, tak apalah. Tapi setiap kali nak peperiksaan, buat persediaan daripada awal. Jangan main-main. Anggap semua peperiksaan tu penting sebab nak menilai sejauh mana pengetahuan kita. Nah, jangan main-main aja. Saya dulu pun main juga, tapi pukul 5 ke atas baru main. Di Semenanjung pukul 5 tu baru waktu main. Pukul 6.30 dah balik sebelum pukul 7. Kena balik sebab maghrib di Semenanjung pukul 7 lebih baru maghrib. Di sini 6 lebih dah maghrib kan. Jadi sebelum maghrib dah balik dah. Lepas maghrib dah mandi siap, dah mengaji Quran. Mana berani buka TV? Tak ada. Mana buka TV? Tak ada. Mengaji Quran dulu. Itu yang kita kena buat. Kemudian yang ke-10-nya, ikhlaskan hati adik-adik sekalian, iaitu melatih diri melakukan sesuatu tugasan bukan sebab nak mendapatkan sesuatu upah dan ganjaran daripada ibu bapa kita, tapi buat tu ikhlas ikhlas kerana Allah. Buat kerana Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik buat kita. Contoh, Allah bagi anugerah dekat kita, hati kita mudah menerima ilmu. Kita bagus menjawab soalan peperiksaan. Kita bagus dalam mencapai kecemerlangan. Kita dapat kejayaan-kejayaan tertentu di sekolah. Jadi dengan cara itu, kita bukan sahaja berjaya, tapi kita juga berjaya membahagiakan kedua ibu bapa kita. Jadi apa-apa pun belajar rajin-rajin. Jangan main-main sebab peluang tak datang selalu. Bila ada peluang belajar ni, belajarlah betul-betul. Belajar betul-betul, belajar rajin-rajin. Jangan kita main-main, jangan kita buang masa. Sebab peluang tak selalu datang. Ada orang nak masuk sekolah pun tak boleh, tapi kita dapat masuk sekolah. Dapat cikgu yang bagus-bagus, dapat ustazah yang baik-baik. Semuanya nak adik-adik semua jadi anak yang baik dan cerdik. Bukan baik saja, tapi cerdik. Mesti ada ilmu. Belajar rajin-rajin. Okey? Jadi adik-adik sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Sebab lepas ni ada satu slot yang paling penting, iaitu slot bergambar. Jadi sebelum itu melewatkan pergerakan saya, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya pesan tadi diambil pengajaran dan diamalkan. Sebab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak.